Sahih dan berimbang, berita perdana edisi Sabtu 28 Mei 2022. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Hubungan Malaysia-Jepun dinaik taraf, lawatan Perdana Menteri capai objektif. Agihan tablet peranti siswa bermula Julai ini, kelayakan penerima diperluas. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyifatkan lawatan rasmi sulung beliau ke Jepun berjaya mencapai objektif seperti yang ditetapkan, terutama dalam membina kerjasama baharu seperti industri tenaga, bandar pintar, alam sekitar dan perubahan iklim. Bukan sahaja menaik taraf hubungan kepada rakan kongsi komprehensif yang disambut baik rakan sejawatannya Fumio Kishida, malah beliau juga yakin ia akan membuka lebih banyak peluang baharu dalam semua sektor yang bakal memanfaatkan keluarga Malaysia. Laporan Azmah Abdul Wahab dari Tokyo. Datuk Seri Ismail amat menghargai respon positif Kishida terhadap kesepakatan yang dipersetujui, terutamanya konteks pengukuhan hubungan dan kerjasama Malaysia-Jepun, terutama atas sokongan dan bantuan Tokyo dalam usaha pembangunan Malaysia menerusi dasar pandang ke timur. Kedua-dua pihak juga bersetuju supaya perbincangan lanjut diadakan bagi menetapkan pelan tindakan susulan bagi merealisasikan peningkatan taraf hubungan rakan kongsi strategik komprehensif Malaysia-Jepun berkenaan. Kita juga bersetuju, sama-sama bersetuju bahawa dasar pandang ke timur yang memasuki tahun ke-40 antara Malaysia, hubungan antara Malaysia dengan Jepun ini akan diteruskan. Dasar pandang ke timur akan diteruskan. Cuma bidang-bidang baru akan diterokai. Ya, kalau kita lihat, kita juga bercakap soal ESG. Misalnya, Jepun telah pun Perdana Menteri Jepun mencadangkan supaya diwujudkan Asia Zero Emission Community. Dan ini selari dengan dasar Malaysia untuk menjadikan Malaysia sebagai negara net zero emission, net zero carbon emission pada tahun 2050. Jadi kita menyokong usaha ini. Perdana Menteri berkata demikian dalam sidang media di Tokyo mengakhiri lawatan kerja rasminya ke Jepun. Perdana Menteri dalam perbincangannya dengan Kishida juga bersetuju supaya kerjasama bidang ekonomi, perdagangan dan pelaburan terus dipertingkatkan. Mengenai pelanjutan dasar pandang ke timur yang turut dialu-alukan Jepun, fokus Malaysia menurut Perdana Menteri telah berubah daripada fokus membawa pelaburan dan pembangunan sektor pembuatan seperti elektrik dan elektronik kepada digital ekonomi dan sektor tenaga. Kalau dulu kita fokus kepada teknologi elektrikal, elektronik dan sebagainya, peringkat awal dulu. Ya, kalau kita lihat pelaburan Jepun fokus kepada perkara seperti itu. Tapi sekarang dia berubah. Bila saya dengan diorang semalam, yang di meja saya tu Captain of Industry company yang besar, yang terbesar di Jepun ini. Daripada 5 orang tu, tak ada satu pun yang terlibat dengan elektronik ataupun semiconductor, tak ada. Semuanya terlibat dengan oil and gas yang ada hubungan dengan Petronas dan sebagainya. Dan satu tu retail lah, pasal Aeon bersama saya. Jadi maknanya dia dah berubah dari segi industri yang melibatkan mereka.
Perdana Menteri dalam pada itu yakin Malaysia masih menjadi pilihan sebagai destinasi pelaburan. Berdasarkan maklum balas yang diterima daripada beberapa lawatan kerja rasminya ke beberapa negara seperti Qatar, Amerika Syarikat dan terkini Jepun, minat yang tinggi pelabur untuk masuk ke Malaysia antaranya disebabkan negara berjaya mengekalkan kestabilan politiknya. Dan saya yakin Malaysia terus menjadi destinasi pilihan kepada pelabur-pelabur asing. Dan sebab itulah saya mahu supaya politik Malaysia yang stabil ini dikekalkan. Ya, kerana kestabilan politiklah yang menyebabkan keyakinan pelabur-pelabur daripada luar untuk melabur di negara kita dan juga undang-undang kita yang jelas, dasar kita yang jelas dari segi pelaburan ini. Sebab itulah kita sentiasa menjadi destinasi pilihan. Dan saya gembira dengan perjumpaan saya di Jepun ini apabila Kapten ketua-ketua industri ini masih melihat Malaysia sebagai hub yang terbaik bagi mereka membuat pelaburan untuk perluas untuk mereka mengeksport barangan mereka ke negara-negara ASEAN yang lain. Daripada pertemuannya dengan pemain utama industri Jepun, didapati limpahan potensi Malaysia sebagai lokasi dan hub pelaburan akan turut dipertingkat apabila pasaran ekspornya juga adalah bagi negara-negara ASEAN lain, juga di seluruh dunia. Ini bermakna Malaysia masih dianggap sebagai destinasi hub yang meyakinkan. Antara syarikat yang berminat dan telah mengenal pasti lokasi untuk memulakan operasi di Malaysia adalah kilang Kanta Lekap di utara bagi pasaran jiran serta industri pembuatan komponen kereta elektrik. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail juga yakin dengan keputusan Malaysia membuka sempadan negara tanpa had telah membantu pengembangan ekonomi dan pelaburan masuk ke dalam negara. Kedua-dua Perdana Menteri turut bersetuju sidang kemuncak khas Jepun ASEAN diadakan bagi membincangkan isu serantau dan antarabangsa secara mendalam. Datuk Seri Ismail Sabri mencadangkan sidang khas itu kepada Perdana Menteri Kishida dalam pertemuan mereka di Tokyo. Katanya Jepun perlu membuat perbincangan susulan bukan hanya dengan Malaysia, malah ASEAN sebagai satu perkumpulan. Kishida bersetuju agar sidang diadakan pada tahun hadapan. Ia antara lain bagi membincangkan pendirian ASEAN dalam isu-isu serantau yang melibatkan pencerobohan di Laut Cina Selatan dan ancaman Korea Utara. Datuk Seri Ismail dan Kishida turut berbincang secara panjang lebar konflik Rusia-Ukraine dengan Malaysia mengulangi pendirian tegas bahawa pihak-pihak yang bertelagah dalam konflik berkenaan perlu segera membawa perdamaian di meja rundingan. Kedua-dua Perdana Menteri bersetuju bahawa sesebuah negara tidak boleh menyerang negara merdeka yang lain serta negara yang mempunyai kedaulatan tersendiri tidak akan menyokong serangan terhadap negara lain. Walaupun terdapat perbezaan pandangan, Malaysia bertegas bahawa peperangan tidak boleh ditamatkan dengan peperangan lebih besar. Sebagai contoh, kekurangan bekalan, bahan makanan, harga semakin meningkat dan banyak negara telah pun mengalami peningkatan inflasi secara mendadak. Jadi bermakna perang tidak membawa kebaikan kepada mana-mana negara di dunia ini. Sebab itulah Malaysia berpandangan apapun yang berlaku, siapa pun yang bersalah, itu tidak penting lagi, tapi yang pentingnya adalah bagaimana kita nak mendamaikan kedua-dua pihak supaya perang dapat dihentikan demi kebaikan seluruh dunia. Perdana Menteri Kishida memahami pendirian Malaysia dan menghormati pendirian Malaysia, tapi dia bersetuju supaya lebih banyak komunikasi dilakukan antara saya dengan beliau dan juga Malaysia dengan Jepun tentang perkara isu-isu antarabangsa seperti ini. Di samping berjaya menarik pelaburan di bidang-bidang baru di Malaysia, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri menyertai rakan-rakan sejawatan yang lain menyatakan komitmen negara untuk terus sama-sama bergerak aktif menyelesaikan konflik serantau serta menjayakan kesepakatan dan perjanjian yang telah dimeterai. Selepas COVID-19, konflik Amerika Syarikat, China serta yang terbaru kemarahan Rusia, Malaysia menyertai perkumpulan Asia yang mempunyai kepelbagaian sumber ini
untuk terus berdepan cabaran demi merealisasikan aspirasi yang diulangi saban tahun, iaitu menjadi kuasa ekonomi dan pertahanan yang digeruni. Azma Abdul Wahab dari Tokyo, RTM. Datuk Zuraida Kamarudin masih kekal sebagai Menteri Kabinet dan perlu menjalankan tugas seperti biasa selagi tiada keputusan lanjut dibuat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri berkata kedudukan ahli Parlimen Ampang itu akan diputuskan selepas perjumpaan dalam masa terdekat. Saya pun tak percaya dia sebagai Menteri Kabinet, jadi dia masih lagi Menteri Kabinet sehingga mesyuarat Rabu ni, sehingga dia berjumpa saya, dan walaupun dia berjumpa saya tak tahu buat keputusan atau tidak, maknanya sehingga saya memutuskan untuk dia berhenti sebagai menteri dan saya lantik menteri yang lain. Kalau saya lantik menteri yang lain, jadi kita tak tahu lagi apa sebenarnya. Jadi sebelum itu teruskan seperti biasa. Datuk Zuraida dalam kenyataan sebelum ini mengumumkan meletak jawatan sebagai Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi serta keluar daripada Parti Bersatu untuk sertai Parti Bangsa Malaysia kerana tertarik dengan perjuangan parti baharu berkenaan. Mengulas lanjut jelas Perdana Menteri, beliau hanya mengetahui mengenai status Datuk Zuraida menerusi liputan media dan sehingga kini Datuk Zuraida belum menghubunginya. Agihan tablet percuma di bawah inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia kepada pelajar daripada golongan B40 yang tertunda sebelum ini akan dimulakan Julai ini. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, permohonan yang dibuka secara dalam talian sejak 15 April hingga 15 Mei bagi fasa pertama menerima 100,000 permohonan. Tambah beliau, pihaknya menjangkakan pemilihan tender dapat diputuskan pada pertengahan Jun sekaligus pengagihan dapat dilakukan secepat mungkin. Berlaku delay lebih kurang sebulan sahaja dan sama sekali tidak menjejaskan perancangan dan juga program peranti siswa seperti mana yang kita umumkan. Malah dengan penangguhan ini juga dan berdasarkan kepada indikator jumlah pemohon, Kementerian berkeyakinan kita mempunyai siling perbelanjaan yang cukup untuk saya memperluaskan lagi kelayakan dan juga pihak-pihak yang boleh menerima peranti ini. Mengulas lanjut, Tan Sri Anwar berkata KCOM akan memperluas kelayakan penerima peranti berkenaan kepada pelajar Institut Pendidikan Guru dan Akademi Seni Budaya dan Warisan. Sebelum ini hanya pelajar golongan B40 yang melanjutkan pengajian di IPT sahaja dibenarkan untuk memohon. 180 premis pendidikan awal dan pusat jagaan kanak-kanak kendalian Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas ditutup akibat jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD setakat semalam. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid, penutupan selama 10 hari itu dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan KKM. Tabika ditutup 105 di seluruh negara dan taska yang ditutup 75. Jadi keseluruhannya adalah 180. Kita tutup ni sebab apabila ada jangkitan tu di sekolah tu, walaupun 2 orang ke seorang ke, tetapi kita kira tutup. Bukan maknanya penularan tu sampai habis satu sekolah. Jadi ada saja budak yang tu kita tutup. Beliau turut memberi jaminan bahawa Kemas sentiasa memantau perkembangan dan mengambil langkah proaktif untuk menangani penularan jangkitan penyakit itu di premis mereka berdasarkan SOP ditetapkan KKM. Sementara itu, di Terengganu, 5 buah taska di bawah seliaan Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu dan Jabatan Kebajikan Masyarakat turut ditutup sementara. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri, Hanafiah Mat berkata, ia melibatkan 3 buah taska di daerah Hulu Terengganu, manakala 1 di daerah Dungun dan Kemaman. Penutupan premis terbabit dilaksanakan secara berperingkat bermula 17 Mei hingga 2 Jun depan selepas 34 kes HFMD dikesan.
Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP bersetuju melanjutkan tempoh perkhidmatan guru kontrak perkhidmatan COS ambilan Jun 2020 yang tamat kontrak pada 9 Jun ini. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, pelanjutan berkenaan bertujuan membolehkan proses berkaitan pelantikan mereka sebagai guru di bawah bidang kuasa SPP dapat dilaksanakan. Pada 5 Mei lepas, Datuk Dr. Razi berkata nasib 2,600 guru COS ambilan Jun 2020 bakal terbela apabila kontrak mereka dijangka disambung selama 2 tahun. Dalam pada itu, beliau berkata keputusan temuduga guru COS bagi pengambilan pegawai perkhidmatan pendidikan DG41 secara one-off tahun 2021 telah diumumkan oleh SPP semalam. Calon boleh menyemak keputusan temuduga melalui portal SPP, manakala urusan penempatan calon yang berjaya akan dilaksanakan Kementerian Pendidikan. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara begini dah menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Jepun merupakan langkah proaktif bagi menggiatkan sektor ekonomi negara dan mengeratkan hubungan dua hala Malaysia-Jepun. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar, usaha itu bakal memberikan impak positif kepada perusahaan kecil dan sederhana untuk terus berkembang, terutama selepas pandemik COVID-19. Jelas beliau, pertemuan Perdana Menteri bersama Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Mitsui Fudosan Company Limited, Masanobu Komoda, turut membincangkan potensi Malaysia sebagai hak penting bagi mengembangkan perniagaan dan pelaburan Mitsui Fudosan. Syarikat multinasional itu juga terlibat dalam pembangunan di Bukit Bintang City Centre dengan nilai pelaburan 1.8 bilion ringgit. Projek itu juga melibatkan usaha sama UDA Holdings Berhad. Pelaburan berkenaan mewujudkan banyak peluang pekerjaan serta membantu para usahawan menerusi penyediaan ruang perniagaan bertaraf antarabangsa di lokasi strategik. Satu jawatan kuasa bersama akan diwujudkan untuk melaksana memorandum kerjasama MOC bagi penghantaran pekerja mahir Malaysia untuk bekerja di Jepun. MOC berkenaan dimuktamadkan pada 26 Mei 2022. Pertukaran dokumennya disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida semalam. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, bagi pihak Malaysia pula, MOC akan diterajui Kementerian Sumber Manusia. MOC ini akan bertindak sebagai platform terbaik bagi pekerja mahir Malaysia untuk bekerja dalam ekosistem pekerjaan berteraskan teknologi maju di Jepun. Melalui pendedahan dan pengalaman yang diperoleh, mereka berpeluang meneroka pelbagai cabang teknologi dan membawa pulang kemahiran serta budaya kerja masyarakat Jepun ke Malaysia. Pemeteraian MOC ini akan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara sumber bagi membekalkan pekerja berkemahiran ke negara maju untuk tempoh masa tertentu. Pembukaan sempadan antarabangsa Malaysia-Thailand di Kelantan bermula 1 Jun ini dijangka merancakkan sektor pelancongan domestik dan antarabangsa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, ia juga penting dalam meningkatkan pelaburan dalam pelbagai sektor pasca COVID-19.
Jadi kita sudah maklum pelancongan domestik ini meningkat dengan ketara. Apabila sempadan dibuka, 1 April, 1 Mei dan sekarang ini kenderaan-kenderaan dari Thailand boleh masuk 1 bulan Jun umpamanya, maka apabila pelancong domestik semakin rancak, pelancong antarabangsa pun semakin rancak, saya rasa Kelantan antara negeri yang akan dapat faedah yang besar daripada pembukaan semula sempadan. Kalau sebelum Covid, Kelantan ni okeylah pelancongan, taklah hot sangat, tak viral sangat. Tapi semasa Covid, kita dapati beberapa destinasi Kelantan ini menjadi viral dan ada juga pihak-pihak swasta yang telah mengusahakan pakej-pakej pelancongan. Jadi saya sebagai ahli parlimen akan cuba untuk mengadakan beberapa pakej yang menarik lah. Beliau ditemui pemberita di Jeli, Kelantan. Susulan kejadian letupan bom dan tembakan senjata api di Tak Bai, Thailand baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin akan menemui rakan sejawatannya dari Thailand dalam masa terdekat. Ia bagi membincangkan isu berhubung keselamatan sempadan kedua-dua negara. Kita sedang buat siasatan supaya kerjasama yang perlu diadakan di antara Thailand dengan Malaysia adalah untuk memastikan terorisme ini adalah sesuatu yang boleh merugikan mana-mana negara. Jadi saya akan berunding dan saya akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Thailand untuk membincangkan cara mana untuk mendapat kepastian dari segi mereka yang kita senaraikan sebagai teroris, sama ada ianya daripada sana untuk masuk ke sini dan juga sama ada mereka yang telah pun disenaraikan daripada Malaysia ke sana. Itu semua akan kita bincangkan. Pelan Jalinan Digital Negara Jendela dijangka berjaya mencapai sasaran berikutan kebanyakan kawasan hampir mencecah liputan 100%. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, Kementerian menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia turut menggunakan satelit sebagai pelan sokongan selain penggunaan menara gentian optik. Kata beliau, selain isu berkait akses kepada internet di kawasan luar bandar dan pedalaman, maklumat infrastruktur dan data dari pelbagai sumber turut akan dipertingkat. Kita nak pohon tanah kepada kerajaan negeri, kerajaan tempatan, tuan tanah, kalau kawasan hutan, kawasan orang asli, dia ambil masa. Jadi kita ada backup plan, kita nak buat satelit. Jadi kalau ada satelit, mana kawasan ini cepat. Kalau 6 bulan lagi ada satelit, 6 bulan seluruh kawasan ini dapat line. Kawasan yang ada blind spot yang tak dapat liputan pun akan dapat liputan. Ini antara usaha kita lah. Beliau ditemui pada Majlis Mesra Hari Raya Aidilfitri KCOM di Sungai Petani. Di Kedah, 298,746 premis menerima akses kepada capaian gentian optik melalui Pelan Jendela fasa pertama. Kelajuan purata jalur lebar mudah alih pula meningkat kepada 34.65 megabit sesaat, manakala liputan jalur lebar mudah alih 4G di kawasan berpenduduk di negeri itu meningkat kepada 97.89%. Orang tengah dalam sektor pertanian dan rangkaian bekalan makanan perlu dihapuskan bagi mengawal kos sara hidup yang meningkat akibat inflasi. Usaha itu dilihat dapat menangani isu kenaikan mendadak harga barang makanan asas seperti ayam di negara ini. Laporan Jihad Perangi Orang Tengah bersama wartawan Siti Nurul Husna Bukhari. Saranan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi menghapuskan peranan orang tengah disambut baik masyarakat. Ini kerana manipulasi harga dapat dihentikan dan sekaligus mengurangkan beban rakyat, terutamanya golongan B40. Kita ni membeli atas tangan orang. Jadi harga tu dah lain-lain. Jadi harga tu dah tinggi. Jadi kalau dah itu lebih baik
lebih baik. Saya ingat ini langkah yang paling baik lah. Sebabnya kalau kita tengok harga-harga yang ada sekarang ni terlalu tinggi kan. Peniaga mengakui pengedaran bekalan secara terus dapat mengurangkan kos. Baguslah sebab kita orang peniaga pun sekarang harga ayam pun tinggi kan. Nak naik harga kesian pula kat pembeli, harga tinggi dengan keadaan ekonomi sekarang kan. Jadi kalau boleh baguslah macam tu. Kira langkah yang baguslah sebab kita dapat pulihkan balik kita punya harga ayam dan suplai ayam lah. Pakar berpendapat tindakan menghapuskan peranan orang tengah perlu dilakukan namun harus diimbangi dengan keperluan penternak. Dalam satu lagi cadangan ialah bagaimana kita boleh mempercepatkan proses di mana proses digitalisasi, iaitu bagaimana barangan-barangan yang ditawarkan, diusahakan oleh peternak, oleh petani dan juga nelayan ini dapat sampai terus kepada pengguna melalui proses digitalisasi, iaitu di mana mereka ni boleh menjual secara terus kepada pengguna. Sebenarnya memang perlu dan orang tengah ini sebenarnya memang menjadi salah satu dalang kenaikan harga barang. Sana sini memperkatakan mengenai isu ayam, bekalan yang kurang dan juga harga yang tinggi sedikit sebanyak membebankan orang ramai terutamanya pengguna. Reaksi yang kami dapatkan hari ini berkenaan dengan tindakan kerajaan bagi menghapuskan orang tengah seterusnya menstabilkan harga ayam di pasaran. Rata-rata menyambut baik saranan kerajaan dan juga sebagai anda sebagai pengguna, jadilah pengguna yang bijak, dapatkan harga yang berpatutan. Siti Nurul Husna Bukhari, RTM. Kewujudan wartawan klon tidak mengubah peranan yang dimainkan wartawan sebenar. Berbekalkan profesionalisme dan etika, tanggungjawab terus digalas pengamal media. Ikuti laporan yang disediakan Siti Aisyah Cik P sempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2022 esok. Makan pukul 2 pagi lah. Tidak dinafikan, media baru membolehkan sesuatu berita disampaikan dengan cepat. Namun ia mengundang kewujudan terlalu banyak wartawan klon yang ingin mengambil tempat wartawan profesional. Masalah timbul apabila profesionalisme dan etika penyampaian maklumat tidak dititikberatkan. Dan apa yang penting dalam sesuatu yang dilakukan oleh wartawan klon ini adalah yang penting adalah they want popularity. Okay? And mereka mahukan hit yang banyak dan juga apa yang penting bagi mereka adalah mereka mempunyai follower yang begitu ramai tanpa mengambil kira apa yang menjadi kebenaran dalam berita yang disampaikan. Nada sama disuarakan Ketua Setiausaha Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Muhammad Mantik. Menurutnya, wartawan perlu patuh etika kewartawanan agar maklumat disampaikan lengkap, tepat dan sahih. Pesanan saya pada semua wartawan untuk sentiasa berpegang pada etika profesionalisme sebagai wartawan, laporkan yang sahih, dapatkan daripada sumber yang sahih dan sudah tentu daripada segi timing tu cepat tu kena buat cepat lah. Wartawan nadi masyarakat perisainya adalah prinsip dan kiblatnya adalah kebenaran. Meskipun tiada hadiah maupun penghargaan, cukuplah sekadar ucapan terima kasih daripada anda semua sebagai pemangkin semangat kami menyampaikan informasi-informasi terkini dan juga merakam sejarah negara. Teruskan perjuangan buat semua pengamal media di luar sana, biarpun kalian adalah wira yang tidak didendang. Selamat Hari Wartawan Nasional 2022, Siti Aisyah Cik P, RTM. Rancangan pembangunan 5 tahun iaitu RMK12 telah digaris. Melalui rancangan ini, kerajaan dapat menggubal dan melaksanakan dasar fiskal
bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan serta menguruskan pengagihan sumber keuangan dengan cekap dan bertekad. RMK 12 bagi tempoh 2021 hingga 2025 ini telah menetapkan hala tuju strategik bagi mencapai objektif Malaysia makmur, inklusif, mampan dengan memberikan tumpuan kepada usaha untuk merancangkan kembali pertumbuhan ekonomi, memastikan kemakmuran negara dapat diagihkan secara lebih adil dan saksa. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my. Ya, langkah kanan Harimau Melaya semalam diharap berterusan. Ya, langkah laporan penuh bersama Syahrul Islam. Silakan. Syai. Kim Pan-gon puas hati kemenangan pertama di Bukit Jalil. Speedy Tigers di landasan tepat rangkul trofi Piala Asia 2022. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syahrul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Prestasi Harimau Melaya menentang Brunei dalam perlawanan persahabatan antara Tier 1 sepatutnya lebih baik. Biarpun melakar kemenangan selesa 4-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil semalam. Ketua Jurulatihnya Kim Pan-gon menyatakan ada kalanya pasukan itu kehilangan rentak ketika menghadapi lawan yang rankingnya jauh lebih rendah daripada Malaysia. Game, I think we could be better game. I don't counting how many goals we scored, but overall we could make a better performance. But I'm no complaint to the player. I'm zero complaint to the players because they put their best effort here. Tambahnya lagi, beliau tidak mahu terlalu fokus terhadap kesilapan individu kerana ia perkara biasa yang berlaku dalam satu-satu perlawanan. I don't talk about individual. Overall, my team was good. Everybody was working hard. Anyone can make mistake. So even a world star can make mistake. I don't counting. Tegas Pan-gon, beliau menilai pasukan secara keseluruhan dan sebarang kelemahan akan ditambah baik. Dalam masa sama, beliau turut meluahkan penghargaan terhadap sokongan padu daripada penyokong-penyokong yang hadir ke stadium. Pan-gon turut berkata, ia merupakan pengalaman yang menarik dapat membuat kemunculan kali pertama di Stadium Bukit Jalil. Menjelang kempen Piala Asia bawah 23 tahun di Tashkent, Uzbekistan, bulan depan, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brad Maloney telah memilih senarai akhir 23 pemain yang akan membawa cabaran Malaysia bermula 1 Jun hingga 19 Jun 2020. Dalam senarai akhir yang dikeluarkan, dapat dilihat tiada perubahan dilakukan oleh Maloney. Sebaliknya, beliau masih kekal menaruh kepercayaan terhadap barisan pemain yang beraksi di Tamasya Sukan SEA 2021 di Hanoi, Vietnam sebelum ini. Bagaimanapun, Maloney membawa masuk tambahan 3 pemain iaitu Muhammad Rohadi Azira Halim, Muhammad Umar Hakim Suhar Rizwan dan Muhammad Syafi Aswad Sapari. Ketiga-tiganya sebelum ini berada dalam senarai bersedia ke Sukan SEA 2021 bagi melengkapkan senarai akhir 23 pemain ke Tashkent. Bagi saingan kumpulan SEA nanti, Malaysia akan memulakan kempen berdepan Korea Selatan pada 2 Jun, diikuti Thailand 5 Jun dan Vietnam pada 8 Jun. Perlawanan peringkat kumpulan tersebut dijadual berlangsung di Stadium Lokomotif dan Stadium Bunyodkor di Tashkent.
Dua pasukan teratas setiap kumpulan seterusnya akan layak ke syukur akhir pada 11 dan 12 Jun, manakala separuh akhir akan berlangsung pada 15 Jun dan final pada 19 Jun. Pasukan negara dijadual berlepas ke Uzbekistan esok. Manfaat peluang untuk timba sebanyak mungkin pengalaman. Bagi penjaga gol muda Terengganu FC, Rahadiah Zlira Halim, ruang yang diberikan untuk bersama skuad bawah 23 tahun kebangsaan akan digunakan sebaik mungkin. Biarpun sebelum ini pernah dipanggil bersama skuad senior, namun katanya dia masih lagi kurang pengalaman untuk bersaing dengan pemain senior. Yang senior squad tu dah ada Khairul Azhan, dah ada Faizal Malias, apa semua. Kalau kat sana pun saya ketinggalan dengan pengalaman. Daripada saya duduk kat sana, lebih baik saya duduk under 23 bermain untuk cari pengalaman. Menjelang saingan Piala Asia bawah 23 tahun di Uzbekistan Jun ini pula, Rahadiah Zlira Halim yakin tidak mustahil untuk pasukan negara mencipta kejutan. AFC ini adalah kelayakan untuk Olimpik. Dalam kumpulan pun semua pasukan Korea, Thailand dengan Vietnam adalah negara yang hebat. Tapi diorang pun ada dua kaki dua tangan, kita orang pun ada dua kaki dua tangan. Cuma tambahkan usaha lebih sikit lah. Malaysia mungkin tidak berupaya menggantikan China untuk menjadi hos Piala Asia 2023. Pendapat itu disuarakan Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FM, Muhammad Saifuddin Abu Bakar. Menurutnya, secara peribadi, amat sukar bagi Malaysia untuk menganjurkan kejohanan berprestij bola sepak Asia itu kerana berdepan kekangan menyediakan venue serta padang berkualiti tinggi. Persediaan untuk ke Piala Asia ni besar. Ya, padang dari segi padang. Hotel mungkin tak ada masalah. Accommodation kita tak ada masalah, tapi padang latihan. Kita perlu memenuhi kriteria-kriteria yang tinggi sebab ini adalah satu pertandingan tertinggi di Asia. Minimum 4 padang, 4 stadium. 4 stadium minimum yang perlu ada. Training ground kena ada yang sama equivalent to the match field. Bukan itu sahaja, masa juga amat singkat buat Malaysia kerana memerlukan persediaan rapi walaupun jika menjadi penganjur bersama dengan negara lain. Ini bukan keputusan saya. Ini keputusan pada ESCO. Tapi kalau ESCO bermesyuarat nanti ESCO kata nak membida dan Sebelum ini, Konfederasi Bola Sepak Asia AFC menyatakan akan menghantar dokumentasi bidaan kepada 47 persatuan lain di dalam Asia termasuk FM seawal minggu hadapan untuk mencari tuan rumah baharu Piala Asia 2023. AFC memberi masa hingga akhir bulan depan bagi negara yang berminat untuk mengemukakan kertas cadangan. China menarik diri daripada menganjurkannya susulan pandemik COVID-19. Kali pertama dan terakhir Malaysia menjadi tuan rumah Piala Asia adalah pada 2007 bersama Indonesia, Thailand dan Vietnam. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, kita beralih ke perkembangan sukan hoki. Rejim latihan Ketua Jurulatih Arul Selvaraj lebih setahun sejak beliau dilantik jelas memberi impak positif terhadap pencapaian skuad hoki lelaki kebangsaan. Jelas Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan KHM, Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak, peningkatan yang ditampilkan Speedy Tigers ketika ini adalah faktor utama kejayaan mereka layak ke Piala Dunia. Malaysia mengesahkan tiket Piala Dunia 2023 selepas menduduki kelompok Super 4 di kedudukan Piala Asia 2022 di Jakarta Khamis lepas. 3 daripada 4 pasukan yang beraksi di Super 4 akan layak secara automatik ke Piala Dunia manakala India memperoleh tiket selaku tuan rumah. Selain Malaysia, pasukan yang turut layak adalah Jepun dan Korea Selatan. Apa yang saya nampak winning mentality pada pemain-pemain dan semua ahli-ahli pasukan kejurulatihan juga yang telah diterapkan oleh Coach Arul kepada pemain-pemain. Lama dah saya tak nampak pasukan kita yang
ada winning mentality, yang berjuang untuk menang untuk diri mereka sendiri, untuk negara. So saya rasa nilai-nilai yang telah 1 tahun lebih yang telah diterapkan kepada semua pemain ini telah membuatkan mereka lebih yakin dengan kebolehan mereka sendiri, yakin dengan kebolehan mereka untuk mengalahkan pasukan-pasukan lain yang mungkin lebih kuat daripada kita. Bagaimanapun, beliau menyatakan ketika ini satu lagi misi masih belum selesai, iaitu menjorai Piala Asia 2022. Sejak kejohanan itu diperkenalkan pada 1982, pencapaian terbaik Malaysia adalah naib juara pada 2017 di Bangladesh. Skuad hoki negara akan membuat penampilan kali ke-9 di Piala Dunia yang dijadualkan berlangsung pada 13 hingga 29 Januari 2023 di India. Turut senada dengan Dato' Ahmad Najmi adalah jurulatih penjaga gol kebangsaan S. Kumar. Jelasnya skuad hoki negara kini berada di landasan terbaik untuk merealisasikan misi menjuarai Piala Asia pertama selepas berjaya layak ke Piala Dunia 2023. Our first target sebelum datang dah achieve. So sekarang pasukan kita berada di landasan yang terbaik. Boleh nampak fokus diorang dan semangat diorang sangat tinggi dan highly motivated. Boleh nampak player semua. Dan kali ini kalau tengok Super 4 ni, kita kena dapatkan top 2 untuk masuk final. So kita tengah fokus one game by game. Terdahulu, Speedy Tigers mara ke saingan Super 4 selaku juara kumpulan B selepas menang semua 3 perlawanan ke atas Korea Selatan, Oman dan Bangladesh. Sementara itu, perlawanan pertama Malaysia menentang Korea Selatan petang tadi berkesudahan seri 2 sama. Pasukan hoki 5 sebelah kebangsaan akan beraksi dalam kejohanan hoki 5 sebelah Lausanne 2022 di Switzerland pada 4 dan 5 Jun depan. Ia merupakan kejohanan yang julung kalinya diperkenalkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH. Pencapaian negara merangkul emas dalam Sukan Olimpik Remaja 2018 di Argentina dan pembangunan hoki 5 sebelah di Malaysia dilihat antara faktor utama skuad negara dijemput menyertai kejohanan tersebut. Menurut pengurus pasukan Hasnizam Hassan, pemilihan pemain melibatkan gabungan pemain senior dan muda. Kita telah menyediakan pemilihan bagi pemain seramai 9 orang yang akan membawa cabaran Malaysia ke Lausanne. Kekuatan dia, kita ada 6 orang daripada pemain yang pernah bermain di Youth Olympic. Kemudian 2 orang daripada junior. Pemain yang akan sedang berlatih untuk Junior World Cup 2023 dan seorang daripada pemain senior. Setiap pasukan akan bersaing secara round robin yang menyaksikan 2 pasukan teratas akan beraksi di pentas final. 5 pasukan lelaki akan berentap bagi merebut gelaran juara bagi kategori tersebut di mana Malaysia akan berentap bersama tuan rumah Switzerland, Poland, Pakistan dan India. Sementara bagi kategori wanita, Poland, Switzerland, India, Uruguay dan Afrika Selatan akan bersaing bagi merebut gelaran juara sulung kejohanan tersebut. Sementara itu, bagi Ketua Jurulatih 5 sebelah negara, Megat Azrafiq Megat Termizi, beliau tidak mahu meletakkan sasaran yang tinggi meskipun Malaysia dilihat sebagai salah satu pasukan pilihan. Sebaliknya, mahu menumpukan satu perlawanan demi satu perlawanan. Dari segi sasaran, saya akan ambil the best spot lah yang mana kita boleh habiskan, boleh tamatkan. But somehow kita akan progress game by game lah. Kita nak make sure every game kita secure kita punya 3 points and insyaAllah kalau semuanya berjalan dengan baik, insyaAllah kita akan cuba capai the best punya pencapaian. Azrafiq menjangkakan pasukan India akan menjadi pencabar utama dalam kejohanan ini namun tidak menolak kemampuan Poland yang biasa bermain hoki dalam dewan dan pasukan tuan rumah Switzerland yang sukar dijangka. Pasukan negara akan tiba di Switzerland pada petang 2 Jun tanpa sebarang perlawanan pemanas badan namun akan melalui 2 sesi latihan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan padang.
Beralih ke perkembangan Liga Juara-Juara Eropah. Menjelang aksi final mendebarkan awal pagi esok, Liverpool dan Real Madrid telah melakukan persiapan terakhir di venue Stade de France. Pertemuan ini bagaikan ulangan perlawanan akhir 2018 yang menyaksikan Real menang 3-1. Liverpool yang memburu trofi ketiga musim ini tidak pernah kalah sejak bulan Mac dan hanya tewas 3 kali musim ini. Walaupun gagal menjulang gelaran Liga Perdana Inggeris, skuad kendalian Jurgen Klopp tetap dilihat berada pada momentum terbaik selepas merangkul 2 kejuaraan domestik iaitu Piala Liga Inggeris dan Piala FA. Bagi Klopp, tiada yang mustahil dan dengan barisan pemain yang dimiliki, dia yakin mereka mampu merampas kembali trofi tersebut ke Anfield selepas kali terakhir memenanginya pada 2019. Lain pula ceritanya dengan Real Madrid yang bermula agak perlahan di awal musim, namun dengan perancangan bijak pengendalinya, Carlo Ancelotti, mereka bangkit dan berjaya memenangi kejuaraan La Liga ke-35-nya. Kejayaan itu dibantu ketajaman penyudah penyerang veteran Karim Benzema yang telah menjaringkan 44 gol dalam semua pertandingan musim ini. Dengan memiliki skuad yang seimbang, Real sudah pasti enggan terlepas peluang menggenggam kejuaraan berprestij di Eropah itu buat kali kelima dalam tempoh 9 tahun. Baik, dan ini pula perkembangan tenis terbuka Perancis. Carlos Alcaraz terus mencipta kejutan selepas dia berjaya mengatasi pemain Amerika Sebastian Korda dengan straight set. Sekaligus menyaksikannya mara ke pusingan 16 terakhir kejohanan tersebut buat kali pertama. Pilihan ke-6 yang berusia 19 tahun itu berjaya mempamerkan permainan matang dan gaya pukulan yang efektif untuk menjinakkan Korda 6-4, 6-4 dan 6-2. Alcaraz kini memiliki rekod menang 18-1 di gelanggang tanah liat musim ini dengan meraih gelaran Barcelona dan Madrid. Selepas ini, dia dijadual bertemu pilihan ke-21, Karen Khachanov dari Rusia. Khachanov terdahulu menewaskan pemain Britain Cameron Norrie 6-2, 7-5, 5-7, 6-4. Sedara edisi Sukan 28 Mei 2022 berakhir di sini. Saya Syairul Islam. Salam keluarga Malaysia dan salam sukan untuk semua. Seorang remaja Palestin yang ditembak tentera Israel berhampiran bandar Baitul Laham di tebing barat telah meninggal dunia. Perkara itu disahkan Kementerian Kesihatan Palestin yang turut memaklumkan Zaid Muhammad Ghanim meninggal dunia di hospital selepas ditembak di bahagian belakang dan lehernya. Seperti biasa, tentera Israel mendakwa remaja itu terlebih dahulu membaling batu dan bom molotov ke arah tenteranya. Menurut Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin, tentera Israel mencederakan hampir 90 orang ketika protes di tebing barat semalam. Amerika Syarikat menambah sekatan ke atas 2 bank Rusia, sebuah syarikat Korea Utara dan seorang individu kerana dituduh menyokong program senjata pemusnah besar-besaran. Sekatan itu meningkatkan tekanan terhadap Pyongyang berhubung ke pembaharuan pelancaran peluru berpandu balistik awal minggu ini. Tindakan Amerika itu dibuat sehari selepas China dan Rusia menggunakan kuasa veto terhadap desakan diketuai Amerika untuk mengenakan lebih banyak sekatan Pertubuhan Bangsa Bersatu ke atas Korea Utara.
Amaran ribut pasir dikeluarkan di beberapa negara rantau Asia Barat sepanjang minggu ini termasuk Iran, Arab Saudi, Iraq dan Syria. Ibu kota Tehran dikategorikan sebagai antara bandar yang paling tercemar di dunia dan diburukkan lagi oleh ribut pasir dari Iraq dan Syria. Setakat ini 3 kematian di Syria selain 1 kematian akibat ribut pasir dilaporkan di Iraq. Glamping merupakan kombinasi idea percutian glamour dan camping bagi yang ingin mencari ketenangan dalam hutan. Sambil menikmati keindahan alam semula jadi, aktiviti glamping bukan sesuatu yang baharu dan tidak asing lagi bagi yang meminatinya. Ronda-ronda keluarga Malaysia kali ini ke Kuala Kelawang, Negeri Sembilan bagi perkongsian keseronokan aktiviti glamping. Perjalanan dari Seremban hanya mengambil masa selama 45 minit ke The Hutan Retreat. Tiba saja di sini, saya terus tidak sabar hendak mencuba semua aktiviti disediakan. Bukan saja aktiviti glamping tetapi banyak lagi yang anda boleh lakukan. Hendak tahu apa dia? Jom! Dan sekarang ni nak main apa Jang? Kat ni 9 ni kalau datang kita ada dekat Flying Fox. Kita nak tahu Roger sekejap lagi. Jom tengok sama-sama. Dan pun nak terjun dekat tu. Sebelum melakukan aktiviti Flying Fox ini, kami diberi taklimat terlebih dahulu. Seronok-seronok juga. Yang penting, keselamatan kena jaga. Dan nak tobang kau sana, Jang. Mana tapi borak ni lebih muatan. Okey. Ready? Ready. Jom. Kita pergi sombat. Memang menarik kalau anda semua datang ke Kuala Kelawang, betul tak? Betul. Kalau orang ni 9 tu kan, memang nak cari tempat rekreasi paling best kat sini lah dia. Apa-apa pun. Dan dah try. Ambil pun dah try. Kau Jang bila nak try lagi? Moh lagi tu. Tengok. Pada sebelah malam, unggun api dinyalakan. Aktiviti ini sememangnya paling saya gemari kerana dapat menikmati keindahan malam dengan cara yang sangat menenangkan. Esoknya pula, saya sempat melakukan aktiviti memanah yang memerlukan kekuatan tangan dan juga ketepatan mata. Kita sambil-sambil pagi ni kan, layan kopi pula dengan tengok keindahan hutan yang ada hari ni, alam flora dan fauna. Memang cenia. Dan tengah kisah kopi. Kopi. Sekarang ni dia nak rasa kopi yang Dan buat dengan Mei buat ni. Sedap pun tak sedap ni Mei. Kan, biasa kalau kopi kat kedai orang buat kan, tapi kopi kat sini kita buat sini. Tu sedap jugalah rasa kopi. Janji rasa kopi ni. Sogar dari ladang. Minggu depan, satu lagi destinasi menarik untuk anda yang akan saya kongsikan. Teruskan bersama Ronda-Ronda Keluarga Malaysia hanya di RTM. Susulan video Tula menunaikan solat dengan menjadikan kipas sebagai makmum atau imam di media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad meminta orang ramai melaporkan kepada pejabat agama negeri jika mempunyai maklumat mengenai perkara tersebut. Jelas beliau, perbuatan tersebut tidak seharusnya berlaku. Sebab tu saya nasihatkan kepada anak-anak muda terutamanya, bukan anak muda sajalah, kepada semua orang, nak beribadat mesti ingat ilmu.
carilah kita berguru dengan orang banyak. Kita di tempat-tempat sini ada guru yang mursyid, guru yang boleh memberikan petunjuk kepada kita melalui kuliah-kuliah yang diadakan di masjid dan di surau dan sebagainya. Maka ambillah ilmu dari situ. Jangan kita tiru daripada YouTube yang kita tidak tahu mana sumber sebagainya. Beliau berkata demikian ketika menghadiri majlis rumah terbuka Aidilfitri PAS di Ipoh, Perak. Baru-baru ini tular satu trend iaitu menunaikan solat fardu tetapi diimamkan atau dimakmumkan oleh peralatan elektronik berupa kipas. Video tersebut rata-ratanya dimuatnai oleh individu berstatus bujang. Jadi kita dapat mengiakan. Ya, seorang penjaga gol ini mengalami detik memalukan apabila dia meraihkan kejayaan sepakan bola hasil kesilapannya sendiri sebenarnya. Ya, kita saksikannya dalam paparan hashtag. Penjaga gol ini tidak semena-mena berlari ke tengah padang untuk meraihkan kejayaan tanpa menyedari bola lawannya telah memasuki gawang semula selepas terlantun mengenai palang. Insiden ini sekaligus memberikan mata kepada pihak lawan dan video aksi malang ini telah meraih lebih 13,000 tontonan di Twitter. Sebuah kapal terbang yang didedikasikan kepada legenda bola sepak Argentina, Diego Maradona, akan memulakan perjalanan di sekitar negara itu sebelum tiba di Qatar pada November untuk Piala Dunia 2022. Pesawat Tango D10S diubah suai menjadi muzium penerbangan dengan memaparkan gambar Maradona mengucup trofi Piala Dunia dan ketika beliau meledakkan 2 gol kemenangan ke atas England di suku akhir Piala Dunia 1986. Pesawat itu boleh dinaiki atau disewa sebelum dilelong untuk kerja amal. Di TikTok, video sebuah kereta Myvi dihasilkan dengan menggunakan Lego menjadi perhatian ramai. Video ini dikongsi pengguna ZNS Pantas namanya. Menurutnya, Myvi Lego berkenaan dihasilkan anak tempatan dari Bricks Art. Ia kini dibuka untuk pameran bagi tontonan umum di pusat beli belah Publica. Ya, esok hari Ahad, hari Minggu bolehlah kita ke Publica kalau nak melihat sendiri Myvi Lego itu. Ya. Baiklah. Paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi Sabtu 28 Mei. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.